jurusan Geografi yang mengambil subjek Biogeografi pada tahun ini. Jadi, hari ini saya akan buat satu video dokumentari yang berkaitan dengan kepelbagaian biologi yang terdapat di kawasan perumahan saya, iaitu di kawasan Bandar Tanah Merah, Kelantan. Tanah Merah merupakan salah satu daerah yang terletak di dalam negeri Kelantan yang mempunyai keluasan 341,037 batu persegi. Tanah Merah mempunyai jumlah penduduk yang melebihi 131,000 orang penduduk. Pertumbuhan penduduk ini berlaku disebabkan oleh perkembangan yang berlaku di Tanah Merah. Tanah Merah merupakan salah satu daripada 10 jajahan pentadbiran negeri Kelantan. Tempat yang berhampiran iaitu Macan, Jelatok, Sungai Kusia, Kapung Sat, Kapung Panjan dan Kapung Johor. Bandar Tanah Merah terletak di tepi landasan kereta api dari Gemas di selatan ke Tumpat di utara. Selain itu, Tanah Merah dikenali bandar kedua di negeri Kelantan selepas Kota Baru. Rupa bumi Tanah Merah dipengaruhi oleh Sungai Kelantan yang lebar mengairi kawasan pertanian seperti ladang getah, ladang kelapa sawit, sawah padi dan tembakau. Jajahan Tanah Merah merakumi 3 daerah pengawal iaitu daerah Bukit Panau, daerah Ulu Kusia dan daerah Jedok. Tanah Merah masih mempunyai kawasan-kawasan yang menjadi habitat kepada kepelbagaian biologi. Terdapat banyak kawasan bukit, hutan dan sungai yang menjadi kawasan habitat kepelbagaian biologi yang kekal dan belum diteraka. Oleh itu, saya akan memperlihatkan kepelbagaian biologi di kawasan Tanah Merah. Bukit Panau merupakan sebuah bukit yang terletak di Tanah Merah, Kelantan yang mempunyai kepelbagaian biologi. Cendawan ini merupakan cendawan biar cendera. Ia boleh dijumpai sepanjang tahun. Cendawan ini tumbuh di kawasan yang mempunyai tunggu lama, kayu kering atau kayu mati. Pertumbuhan yang paling utama dapat dijumpai bukan hanya di kawasan hutan, tetapi juga di bandar atau di blok swasta. Cendawan biar cendera mempunyai seprofi cara hidup yang dipaksa, iaitu ia memakan pada penguraian bahan organik mati dan tumbuh dalam kumpulan beberapa individu atau secara berasingan di tanah. Dalam pengertian ini, cendawan ini bergantung kepada kewujudan dalam persekitaran yang mencukupi jumlah sisa yang berasal dari organik hidup yang lain, seperti mayat, najis, daun dan lain-lain bahagian tumbuhan mati. Cendawan ini tidak boleh dimakan kerana ianya membahayakan nyawa seseorang. Pokok paku pakis merupakan kumpulan tumbuhan yang amat unik kerana ia bukan sahaja berbeza dari segi rupa, bentuk, malah tumbuhan ini mempunyai banyak lagi perbezaan yang ketara dengan kumpulan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Terdapat sekitar 12,000 spesies pokok pakis yang tumbuh di serata dunia. Secara umumnya, ciri-ciri utama pokok ini adalah ianya merupakan tumbuhan vaskular dengan mempunyai urat saluran air, tidak mempunyai bunga, buah dan biji. Sebaliknya membiak dengan menggunakan spora. Tumbuhan ini ada kalanya juga bersifat invasif dan sukar dikawal. Namun begitu, ia masih berguna sebagai pengelak hakisan bagi kawasan di mana pokok-pokok lain sukar untuk tumbuh, khususnya di lereng-lereng bukit. Sebahagiannya boleh dijadikan sumber makanan untuk dijual, sebagai hiasan, memulihkan tanaman yang tercemar, mencegah hagisan dan juga digunakan untuk menyerap gas-gas yang membahaya dari udara selain turut digunakan untuk upacara tertentu, perubatan dan kesenian. Oleh itu,
Pokok paku pakis ini merupakan salah satu hidupan fauna yang ada di kawasan Tanah Merah. Cendawan kukur atau juga dikenali sebagai kulat sisir atau kulat sisir adalah sejenis cendawan yang hidup pada batang kayu semasa proses peruputan. Ia tergolong dari keluarga Schizophilis. Keluarga cendawan ini mempunyai banyak spesies. Ia merupakan sejenis cendawan yang boleh dimakan dan banyak dijual di pasar tani. Di Malaysia, cendawan kukur dari pokok kayu getah merupakan jenis yang paling popular dikutip untuk dijadikan bahan makanan yang sangat enak dan berkhasiat. Cendawan kukur tumbuh menyerupai ombak batu karang yang rapat. Warnanya berbeza dari warna kuning berkering hingga warna putih pucat. Bahagian atasnya lebih kecil, lebar 1 hingga 4.5 cm dengan tekstur badan yang tebal namun lembut seperti span. Cendawan kukur ini boleh ditemui di Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Madagaskar, Nigeria dan Timur Laut India. Ia ditemui di hutan liar pada pokok-pokok reput selepas musim hujan diikuti dengan suhu kering di mana cendawan tumbuh semula jadi. Ia baru-baru ini menarik perhatian industri perubatan bagi aktiviti imunomodulator, antikulat, antineoplastik dan antiviral yang lebih tinggi daripada sebahagian karbohidrat gluka yang lain. Cacing adalah haiwan berbadan lembut dan panjang dalam kumpulan haiwan invertebrata. Cacing yang paling dikenali adalah cacing tanah. Tetapi terdapat beratus ribu spesies yang lain tinggal dalam pelbagai habitat selain tanah. Selepas beberapa masa takrifan umum ini dikecilkan kepada takrifan moden yang masih merangkumi beberapa kumpulan haiwan. Cacing tanah adalah cacing yang berbentuk tiup dan tersementasi di film Annelida. Mereka biasanya dijumpai tinggal di dalam tanah, memakan bahan organik hidup dan mati. Sistem pencernaan cacing adalah melewati panjang badannya. Cacing tanah bernafas melalui kulitnya. Cacing tanah juga mempunyai sistem pengangkutan ganda yang terdiri daripada bendalur yang bergerak di xilem berisi bendalur dan sistem peredaran tertutup sederhana. Ikan lapan sungai atau nama saintifiknya Barbonmus salwanefendi memang merupakan spesies yang dikenali ramai di Malaysia. Spesies ini juga dikenali sebagai typhoid bar. Spesies lapan merupakan spesies ikan air tawar tropika yang berasal dari Asia Tenggara dan merupakan spesies ikan dari keluarga Cyprinidae. Spesies ikan lapan sungai ini merupakan antara spesies ikan yang penting di Asia Tenggara. Pola taburan ikan lapan tertumpu di lembah Mekong dan Chai Phraya, perairan air tawar di semenanjung Malaysia, Sumatera serta boleh ditemui di kawasan Borneo. Namun kini ikan lapan ini juga dapat ditemui di Kampung Manal Jaya 2 iaitu terletak di Tanah Merah, Kelantan. Di kalangan pemancing di Malaysia, ikan lapan merupakan spesies ikan yang tidak sukar diperolehi. Spot utama untuk memancing ikan lapan ialah kawasan sungai-sungai Lombong serta kebanyakan tasik di Malaysia termasuk tasik utama seperti Royal Balloon dan tasik Kenyir. Namun, di Tanah Merah, ikan ini dapat diperolehi di Sungai Mana. Seperti yang kita tahu, spesies ini mempunyai bentuk badan yang nipis dan mengambil bentuk daripada kumpulan order Semniformes, iaitu dengan kata lain daripada kumpulan yang dalam bentuk badan seperti ikan seprenik. Bagi spesies ini, duri pada sirip dorsal hadir dengan jumlah 3, manakala sirip lembut pada sirip dorsal pula berjumlah 8. Pada bahagian bawah, sirip anal lembut berjumlah 5 dan jumlah duri pada sirip anal ialah 3.
Spesies lampan sungai mempunyai morfologi yang lebih kurang sama dengan satu lagi ikan lampan yang agak terkenal di Malaysia, iaitu lampan Jawa. Ayam hutan atau ayam liar merupakan sejenis haiwan dari keluarga burung atau ayam yang terdapat di sekitar hutan belukar di negara kita. Ramai di antara kita yang duduk di taman-taman perumahan di bandar tidak pernah melihat bagaimana kehidupan ayam hutan kerana ianya hanya terdapat di kawasan tepi hutan pinggir kampung, namun kini telah banyak membiak di kawasan ladang kelapa sawit. Ayam hutan sama atau sedikit berbeza dengan ayam kampung kerana saiznya, warna budu yang lebih cantik dan kemampuannya untuk terbang dengan pantas seperti burung. Walaupun kini terdapat usaha untuk membuat kacukan antara ayam hutan dengan ayam kampung, tetapi kejayaannya belum ada laporan rasmi. Mungkin telah banyak berlaku simbiosis dan kacukan semula jadi antara ayam hutan dengan ayam kampung. Saiz telur ayam hutan juga agak kecil sama seperti ayam kampung dan amat berbeza dengan telur ayam penelur dari segi saiz, warna kulit dan warna kuning telur di dalamnya. Oleh itu, ayam hutan ini merupakan haiwan yang terancam pada masa kini kerana aktiviti pemburuan. Namun begitu, di kawasan Tanah Merah masih mempunyai spesies ayam hutan ini sebagai hidupan fauna. Kumban terkenal dengan ciri sayapnya yang tebal dan keras yang melindungi sayap belakang yang nipis ketika tidak terbang. Semasa terbang, sayap belakang, sayap depan terbuka dan direnggangkan. Mulut batni terdiri daripada mandi peluru yang kuat digunakan untuk menggigit atau mengunyah makanan yang terdiri daripada bahan padat. Kumban dapat dijumpai di pelbagai habitat darat atau akuatik. Bahkan ada kumban yang menyimpan proses bijiran semasa kumban padi dan kumban tepung dan juga kumban tanah. Kumban tanah ini akan menyerang atau makan tumbuhan pada usia dewasa. Kumban ini akan membiak dengan bertelur di dalam tanah. Selepas menetas dari telur, ianya akan hidup di dalam tanah dan memakan bahan organik selama 66 hingga 77 hari. Selepas itu, kumban tanah ini akan keluar dari tanah dan hidup seperti kumban-kumban yang telah dewasa. Pacat adalah sejenis haiwan annelik yang merangkumi subkelas Hirudinea. Terdapat pelbagai jenis lintah dan pacat seperti lintah air tawar, lintah air laut, lintah daratan dan pacat di daratan. Namun saya ingin bercerita tentang pacat di daratan. Pacat lazimnya juga merupakan haiwan hemoroid, iaitu mempunyai kedua-dua organ jantan dan betina sekali seperti cacing. Pacat penghisap darah selalu hinggap pada perumahnya sehingga kenyang dan selepas itu turun untuk menghadam makanan. Badan pacat umumnya terdiri daripada 34 segmen. Penghisap arteriot mulut terbentuk pada 6 segmen terhadap badannya dan akan digunakan untuk berpaut pada perumah sambil ianya akan mengeluarkan bendali bius agar perumah tidak merasa hinggapan pacat. Oleh itu, pacat ini juga merupakan kepelbagaian biologi yang terdapat di Tanah Merah.